Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi balik kertas dua soalan perniagaan. Apakah beza antara dua jenis organisasi di atas? Satu lambang direct Alif Syukri, satu lambang Majlis Belia Malaysia yang presiden hari ini adalah saudara Jufri Johar. Ada dua ada dua organisasi. So, apa beza? Cara jawab anda boleh dua pilihan. Sama ada anda buat dua kotak ciri-ciri di herbs dua dan dua ciri-ciri Majlis Belia Malaysia. Markah 4. Ataupun anda buat satu karangan pendek paragraf pertama menceritakan apa itu herbs dan dibezakan dengan Majlis Belia Malaysia. Paragraf kedua apa itu di herbs dan dibezakan dengan Majlis Belia Malaysia. Itu kita nak jawab lah tentang soalan ini tadi. Jadi perbezaannya pertama, di herbs adalah organisasi mencari keuntungan, sementara Majlis Belia Malaysia adalah organisasi yang bukan keuntungan. Itu terdapat dua markah dah. Yang kedua, di herbs akan memaksimumkan keuntungan daripada perniagaan, daripada organisasi perniagaan dia, sementara daripada organisasi Majlis Malaysia memaksimumkan kebajikan ahli. Kebajikan ahli. So dapat 4 markah. Ataupun anda boleh nyatakan perbezaan antara kedua-dua jenis organisasi di atas. Tambah lagi ialah di herbs akan herbs akan menjualkan barangan produk, sementara organisasi Majlis Belia Malaysia bercorak kemasyarakatan, susu, ceramah dan sebagainya. Okey. Ya, standby lah. 6 markah. Sepatutnya ada 3 fakta kan. Tapi minimum 2 lah. Yang terbaik itu 2. 4. Baik. Yang kedua, B. Nyatakan maksud perniagaan franchise. Soalan berulang. Jadi maknanya dalam kepala awak anda ni, benda perkara mesti anda baca dan persiapan kita untuk peperiksaan SPM. Okay, apakah yang dimaksud dengan franchise? Franchise maknanya satu fakta cukup dengan huraian. Jadi jawapannya ialah franchise adalah franchise. Kalau kita tengok, saya cuba bantu anda. Satu, kaedah pemasaran di mana sebuah syarikat induk franchisor memberi hak kepada syarikat lain atau individu lain atau entiti lain sebagai franchisee untuk menjalankan perniagaan yang terkenal atau perniagaannya. Itu macam maksudnya. Itu dapat 2 markah. Pertama, pemasaran, kaedah pemasaran sebuah syarikat induk franchisor, contoh KFC. Nak letak contoh boleh, tak letak contoh tak boleh sebab markah 2 je. Memberi hak kepada individu atau syarikat lain, franchisee, untuk menjalankan perniagaannya atau perniagaan yang terkenal. Nak letak contoh pun boleh. McDonald, KFC. Itu jawapannya. Ya? Itu jawapannya. Yang kedua, jelaskan kebaikan perniagaan franchisee kepada franchisor. Apa yang kita dapat? Katakan kita buka KFC. Apa kita dapat atau kebaikan perniagaan ini kepada franchisor? Apa yang KFC dapat? Apa yang KFC dapat dengan dia memperkenalkan perniagaan dia ini? Apa yang KFC dapat? Jadi jawapannya ialah kebaikan kepada KFC atau McDonald ataupun T-Life contohnya lah. Jadi kebaikannya. Sebenarnya jelaskan kebaikan perniagaan franchisee. Apabila dia menyatakan tentang bermakna, pertama, dapat mengembangkan perniagaan secara global. Satu. Itu maknanya franchisor ni tak ampunya syarikat besar ni, dia dapat mengembangkan perniagaan global. Seperti KFC bukan sahaja berada di Malaysia, bahkan di luar. KFC bukan sahaja bermula di Kentucky, US, tapi akhirnya berada di seluruh dunia ini. Sebab kalau dia sendiri memang tak sampai kat Malaysia lah.
Okay, yang kedua, menikmati eko atau bidangan dan pengembangan bertambah. Jadi maknanya bila dia dah membesar di peringkat negara-negara luar, dia akan bertambah. Dia dapat menguasai global ini. Yang kedua, berkongsi risiko, tanggungjawab dengan franchisee. Maksud di sini, kalau ada masalah dan cabaran bersama, dia akan menghadapi cabaran itu secara bersama-sama. Bukan tanggung seorang. Kalau KFC buka di Kuala Selangor katakan, cabaran tu harus mungkin Johor Corporation tidak ada masalah sangat kalau apa yang berlaku di sini, tetapi sebenarnya akan mencalahkan image dia. Jadi dia kena sama-sama jaga. Kalau Kuala Selangor buat betul-betul staff dia betul-betul, maka dia jaga quality, dia jaga perkhidmatan, jadi dia dapat maju, orang ramai datang dan nama KFC pun baik. Kalau dia tak jaga perkhidmatan, orang tak dapat, dahlah nama franchise tak berapa baik. Tapi di masa sama dia akan dapat keuntungan yang makin ke bawah, makin merugi betul-betul. Itu empat markah, so itu dah ada dua. Jadi kita kena ceritakan sehingga empat kebaikan. Kemudian struktur organisasi tidak begitu besar. Jadi kita franchisor ni dia hanya menguruskan peringkat organisasi dia saja. Yang lain sekarang digital, lain ada setiap tu dah ada pengurus masing-masing. Jadi tak perlu turun semua. Pengurus dia datang untuk mesyuarat atau memberi laporan. Dia tak perlu cek satu-satu. Okey, itu kebaikan franchisor lah. Okey, itu soalan nombor 1. Ingat bahagian ni kena jawab, ada 50 markah, jawab 5 soalan, ada 6 soalan. Kalau ada soalan dia agak tak susah sangat, ada perlu menguasainya. Sebab itu sedekat perniagaan ni, kalau nak dapat kredit ni bukan susah sangat, senang saja. Ada bahagian 2 ni, kata 2 ni jaga bahagian A, bahagian B, ada jawab semua. Kalau anda pun mungkin anda masih slow menulis dan sebagainya. Bahagian C tu markah dia tak banyak. Bahagian C tu markah 20. Yang ini 70 markah, 50 dengan 30. 80 markah. Ini yang bahagian A dengan bahagian B. Kita tumpu ini saja. Soalan dia pun simple kan, perkara ini. Kita dah berulang tak franchise organisasi pasal untungan dan dia berulang-ulang. Sebenarnya bila kita dah buat latihan mudah kepala dah, insyaAllah ta'ala semua pelajar arah ni akan lulus sekurang-kurangnya kredit dalam perniagaan. Okey, penting masuk kelas ya. Yang kedua, di Malaysia di bawah kerajaan negeri dapat kerajaan tempatan berperanan menguruskan network tempatan. Nyatakan peranan kerajaan pusat dari aspek perundangan dan terangkan bagaimana kerajaan pusat membantu perkembangan aktiviti perniagaan. Di bawah ini Kementerian Kerajaan Tempatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ini di bawah Kementerian Tempatan. Nyatakan peranan kerajaan pusat dari aspek perundangan. Okey, lalu okey. Bukan dari aspek perundangan. Okey. Selanjutnya ialah peranan kerajaan pusat pada aspek perundangan ialah mengubah undang-undang, perlindungan pengguna dan hilang. Okey, pertama peranan dia gubal undang-undang. Kerajaan pusat gubal undang-undang. Macam contohnya bantuan COVID sekarang ni, undang-undang, kena ada lesen, kena ada SSM, kena bayar cukai. Jadi ini dia yang peranan punya pusat satu ialah menggubal undang-undang. Yang kedua, perlindungan pengguna. Perlindungan pengguna. Maknanya di sini, kalau kita memberikan servis yang menyebabkan orang masalah, yang menyebabkan orang rosak, menyebabkan orang bermasalah, jadi ataupun kita menyusahkan orang, kita membuat scammer contohnya,
perlindungan pengguna. Jadi penting pengguna-pengguna ni. Jadi ini di antara untuk peranan kerajaan. Kemudian ialah lepasan cukai. So, markah ada 3 kan. Jadi peranan kerajaan pusat dari sudut perundangan, global undang-undang, perlindungan pengguna dan lepasan cukai ataupun nak bagi cukai dan sebagainya. Ini ialah kalau kita tengok dalam konteks soal peranan kerajaan negeri terdapat ketepatan. Dan kita ada di sini kerajaan negeri dan kerajaan pusat berbeza. Kita ada kerajaan negeri Selangor, kita ada kerajaan pusat. Kerajaan negeri Selangor diperintah oleh satu kumpulan yang lain. Kerajaan pusat juga diperintah oleh yang lain. Mereka bukan daripada partai yang sama. Tapi dari sudut undang-undang dia membina undang-undang untuk kepentingan rakyat sama-sama. Jadi peranan kerajaan pusat dan perundangan, global undang-undang, lindungi pengguna dan lepasan cukai. Dia yang kerajaan negeri tak boleh mana-mana buat pusat. Ini ada 3 benda yang urusan pusat kena mendapat kerajaan pusat. Yang kedua ialah bagaimana kerajaan pusat membantu perkembangan perniagaan. So macam mana kerajaan pusat membantu kerajaan perniagaan walaupun kerajaan negeri itu bukan daripada partainya. Yang pertama ialah promosi. Kerajaan pusat mereka promosi seperti pertumbuhan market supaya kita boleh pergi international. Siapa pun daripada negeri boleh datang ke market di Jalan Duta tu, bangunan besar tu, depan ATM atau FM tu. Jadi anda boleh ke sana dan kita sana ada banyak aktiviti-aktiviti promosi. Ini kerajaan pusat punya, semua boleh datang. Macam mana kita nak go global punya business. Yang kedua, aktiviti latihan pembangunan MPC, Majlis Produktiviti Malaysia. Di dalam negeri, setiap negeri satu. So, maksud di sini ialah dibagi nak bangunkan kita banyak nak training, nak jadi usaha, nak jadi pengarah syarikat, nak buat bersuara, nak buat paperwork. Ini khusus dekat sini. Ini peringkat pusat. Yang ketiga ialah penyediaan pembangunan. Pada di sini sudahlah matret ni ditubuhkan untuk go global. Kemudian kerajaan bagi latihan kita untuk pergi global atau lokal, bahasa Inggeris, skill-skill. Di mana sama, ketiga ialah kerajaan sediakan penyediaan pembangunan supaya produk-produk kita ni berdaya saing dan maju dan ikut piawaian antarabangsa seperti Maldi, Sirim, MPOB. Macam tu. Pas kita kalau saya pengkaskan, katakan kita ada ladang kelapa sawit. Di sini ada lebih 100 ekar. Dan kita nak buat minyak sendiri, katakan. So macam mana kita nak go global? Kita bagi matret, kita saya berladang begini. Kami mengeluarkan minyak kelapa sawit begini banyak. Jadi ini pun negara luar pun nak beli, China nak beli, Jepun nak beli minyak kita. Sebab dia tengok, dia pergi ke matret yang promosikan. Tapi bila kita nak pengurusan pula, kita kena pergi MPC pula. Latihan online, shipping, nak hantar ke luar negara dan sebagainya. Itu. Kemudian kita pergi MPOB supaya minyak kita tu betul-betul kualiti dan kita nak yang macam mana. Jadi ini kerajaan pusat bantu kita. Kita dapat 3 markah. Nyatakan bagaimana kerajaan pusat membantu perkembangan aktiviti perniagaan. 4 markah. Yang ke-B, faktor dalaman yang dapat mempengaruhi aktiviti perniagaan. Apa dia faktor dalaman? Faktor dalaman yang boleh membantu aktiviti perniagaan. Okey. Ialah pertama ialah faktor dalaman gaya pengurusan. Sama ada syarikat kita nak maju, kita nak maju, tengok bos kita. Kalau macam mana dia urus. Yang kedua, sumber manusia. Ada tak staff sana ada skill, kita panggil, kita pakai hentam, kita apa. Itu kalau maju. Kalau kita panggil orang-orang yang berkualiti, kemudian pemasaran. Soalan pemasaran, kita ada toko pemasaran dalam syarikat kita. Kita keluarkan barang-barang yang bagus, yang berkualiti tinggi. Kalau dalaman yang akan tarik atau keuangan, kita ada mempunyai overhead yang tinggi. Kita ambil contoh katakan
Hafsing. Syarikat Hafsing ni adalah contoh syarikat yang tidak ada hutang wala sen. Syarikat Hafsing ni merupakan syarikat buat baseball yang pingpong. Kita tahu kan dia. Tapi syarikat Hafsing ni yang tubuh pada tahun 1956 dan sekarang ini semenjak tahun 1800 sampai ke hari tahun 80-an sampai ke hari ini dia tidak pernah ada hutang. Dia guna duit sendiri untuk produk. Walaupun perniagaan dia tidaklah main bilion-bilion, setahun dalam apa 200 juta, 400 juta, tak main tak bilion lagi lah setiap tahun, dan boleh campur sampai sana bilion lah. Itu contoh. Itu kewangan dia mantap. Kalau teknologi maklumat, kita ada perniagaan untuk email pun tak guna lawat dari mesin fax, atau post surat tak ada lah sekarang email ni. Kemudian ada program penyelidikan pembangunan. Kalau ada program penyelidikan pembangunan, kalau nak maju ke depan kita kata upgrade produk baik. Itu baru dapat 3 markah. Okey, itu faktor dalaman saja. Okey, kita pergi seterusnya ialah soalan nombor 3. Misi syarikat perniagaan merupakan perkara yang digunakan dalam misi perniagaan sampai satu matlamat yang telah ditetapkan. Apakah maksud visi? Soalan simpul. Visi adalah penetapan perancangan yang melibatkan kos dan perancangan jangka masa panjang. Kemudian yang kedua menjadi panduan untuk keputusan dan tindakan bagi memastikan hal perniagaan berada dalam dasar benar. Anda boleh pilih jawapan-jawapan. Jawapan itu markah ni satu. Dan yang 2 markah, maka pilih penetapan perancangan melibatkan fokus dan perancangan masa depan yang menjadi panduan untuk membuat keputusan dan tindakan. Ataupun penetapan perancangan melibatkan fokus dan juga perancangan jangka panjang bagi memastikan hal tujuan perniagaan berada dalam dasar tepat. Visi ini lebih besar. Visi lebih besar. Misi ialah aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk mencapai visi. Kita kata visi kita nak jadi pemain internet nombor 1 di dunia, nak jadi gamers katakan. Visi kita nak menjadi gamers PUBG yang termasyhur di dunia dan menang $1 juta dalam pertandingan PUBG mereka antarabangsa tahun 2022. Bermakna dalam masa setahun dari sekarang, awak punya visi ialah awak nak jadi pemain PUBG termasyhur di dunia dengan berjaya di Tuhan mereka antarabangsa PUBG online. Jadi apa kalau misi aktiviti, pergi training, pergi latihan peringkat sekolah, pergi latihan lawan peringkat daerah, peringkat negeri sampai pasaran buat latihan. Itu misi awak. Berapa kali latihan sehari, berapa kali latihan, mungkin sekali itu. Sekali berapa kali latihan, dan semua itu aktiviti untuk misi. Setiap latihan, setiap tu ada objektif pula. Katakan misi tadi pelatihan 1 jam sehari. Objektif je untuk apa? Kenapa sejam sehari? Latihan ni. Saya tak tahu lah sebab saya tak main PUBG contohnya. Akhirnya itu di antara visi dan visi dan objektif. Jadi visi adalah garis besar. Okey. Baik. Kemudian kita tengok lagi syarikat fashion muslimah telah menetapkan objektif berikut. Objektif pula menumbuhkan sebelum cawangan sebuah negara mencapai keuntungan sempurna 4 juta fashion yang direkatkan menjadi fashion kesukaan muslimah di seluruh negara. Ini dia punya objektif dia. Terangkan jangan ada orang masuk. Okey, apa dia punya visi dia? Kerana kesan yang dia buat oleh syarikat fashion semasa gagal mencapai objektif mereka. Apa gagal? Jadi dia objektif dia kan. Jadi kalau dia gagal mencapai objektif, apa jadi? Kita lawan balik je.
Kalau dia kata menubur seberapa banyak, bermakna cawangan dia sikit. Keuntungan sekarang 4 juta, keuntungan tak sampai 4 juta. Passion dia kira-kira menjadi kesukaan, passion juga jadi tak suka kesukaan. Itu jadi automatik kan. Tapi kalau dah tak ada idea lah. Jawapannya ialah okey, dia tengok jawapannya yang B, jualan merosot. Kan? Kalau kita tengok dekat objektif pertama ialah banyak cawangan. Kurang cawangan, jual merosot lah. Menyebabkan tidak sampai sasaran keuntungan. Fakta yang kedua, tidak mampu membayar kos perniagaan. Kalau ni tak dapat kos lah, tak balik modal. Jadi gaji pekerja, kos operasi dan sebagainya sebab pendapatan sikit. Gagal dalam persaingan. Fakta yang ketiga, gagal dalam persaingan. Jadi tidak dapat mengekalkan kuda perniagaan. Jadi kalau gagal dalam persaingan, bermakna kita akan tutup kedai. Saya pernah mengalami suasana tutup kedai. Dan yang dapat image, jaga kerja. Orang kata apa dalam mereka ada. Jadi tak dapat kepercayaan dan bekal dan pembiayaan. Ini ialah kesan daripada tak capai objektif. Jadi kita pastikan objektif kita capai objektif. Nampak misi ni apa, visi apa, objektif. Capai semua dia akan capai. Baik. Kemudian, keputusan untuk membeli satu barangan hanya dilakukan setelah melalui beberapa proses utama. Untuk keputusan dan proses tinggi, jelaskan peranan fungsian pembelian dalam sebuah perniagaan. Fungsian pembelian. Fungsian perniagaan. Fungsi pertama huraian pertama ialah menentukan kualiti dan spesifikasi yang tidak beli dengan tepat. Kita nak beli apa? Katakan kita buka kedai spare part tayar. Kita beli tayar, beli tiup ke, beli itu. Kalau kita beli benda tak kena, beli bateri. Salah lah. Kita beli tempat kedai kita kedai tayar. Betul. Kualiti dan spesifikasi barang yang dibeli adalah tepat dan banyak. Cukup kalau kita jual, kalau katakan kita meniaga tayar kereta, banyaklah kualiti. Janganlah beli satu dua. Kereta sekali datang satu hari 10 hari. 10 buah. Dan pengawapannya kita perlukan 10 tayar baru katakan. Ini kita ada tayar satu ataupun satu jenis, satu saiz. Sebab yang pergi kedai kita macam jenis kita. Ada beli tayar 10, sorry 15, 14. Mana? Sebab itu contohnya jadi kualiti, kuantiti dan sebagainya barang dia kena tepat. Jangan pakai hitam. Okey. Kemudian dia kata lagi ialah keusahan membeli. Okay. Yang kedua ialah menentukan pemilik pembekalan sesuai dengan cakap. Kalau kita katakan bisnes mi goreng ataupun char kway teow, so kita kena pastikan pembekal kway teow kita kena tepat dan sesuai. Jangan nanti dah habis tak siap lagi lah, barang tak cukup, telur kita kena cukup kan, udang kita, kerang kita, pembekal yang sesuai. Yang kita hentam lebih sekarang ni bila dah banyak kapital daging haram kan, yang jadi kita tahu bahawa ada sumber-sumber terpasti berkata kan yang bersesuaian cakap kita nak 50 santan jalan, kita minta maaf lah nak petik, itu dah bukan masalah. Yang kita dah memastikan barang terima tepat bermasa dan lokasi yang telah ditentukan. Maka ada contoh dua huraian je. Kalau kata ketiga, jangan memandai buat lain. Pentingnya kita kualiti barang tu lah. Jadi fungsian pembelian dalam satu perniagaan. So kita membeli itu intinya adalah sama ialah untuk kualiti pemilihan dan barang diterima tepat di masa yang tepat. Baik. Seterusnya yang keempat, soalan keempat. Pengurusan sumber manusia dalam sebuah perniagaan dan peranan. Apakah peranan aspek pemberhentian pekerja? Peranan dan aspek pemberhentian kerja. Saya nak buat. Peranan konteks perkhidmatan seperti persaraan dan penambatan secara sukarela, penambatan secara tindakan disiplin, pemecatan terhadap pekerja. So dari sudut penambatan dia ada dua lah. Penambatan pertama sebab bersara ataupun berhenti, belum bersara tapi berhenti secara sukarela atau berhenti
paksa rela lah sebab dia buat salah. Okay, yang kedua, yang ke seterusnya ialah 4.2. Pekerja diberhentikan setelah menamatkan pengantaran memberikan jalan papasan. Pekerja yang diberhentikan ataupun menamatkan pengantaran akan diberi ganjaran. Ini peranan kita. Okay. Yang ketiga, sistem pekerja sistematik supaya tidak ada pembaziran sebenarnya. So, tak nak bazir sebab kena ada lebih staff. Jadi kita bayar lebih keluar sebab staff kita berlebihan. Mewujudkan suasana harmoni dengan hubungan baik antara majikan dengan pekerja dengan peniaga. Ini ada 3 markah semua. 3-3 je lah. Mana pilih? Kemudian soalan nombor 4B. Nombor 4B, syarikat perniagaan, syarikat pembinaan mereka boleh telah menyediakan standard prosedur SOP untuk bekerja. Jelaskan aspek pengenalan SOP. Apa itu SOP? Standard prosedur. Operation procedure. Ya. Jadi SOP. Apakah aspek pengelolaan sumber manusia? Jadi kalau kita tengok bagus. Yang B tu, tamu menggunakan dokumen bertulis. SOP dia kena tulis. Lepas ni buat apa, lepas ni buat apa, atau ada gambar, lepas apa sekarang ni SOP pakai tutup muka dan sebagainya. Pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi. Jadi tak adalah cakap mulut dia. Kadang-kadang orang lain boleh lupa. Dan ini penting. Perlu dituliskan SOP. Yang kedua ialah melibatkan pengendalian dokumen seperti plan, peraturan pematuhan dan dasar. Yang ketiga, bagi memastikan kerja lakukan program yang ditetapkan, meminimumkan risiko dan memberikan keselamatan untuk bekerja. Ini SOP. Contohnya kita masuk dalam kawasan pembinaan, kita pakai topi. Itu SOP lah. Tapi kita tak boleh. Setiap pembinaan mesti ada pegawai kesihatan dan keselamatan pekerjaan, OSHA. Itu juga ada SOP. Jadi ini merupakan perkara-perkara yang perlu ada. Kita tengok dalam soalan tadi ialah B, syarikat pembinaan dia buat SOP. Apa dah? Kalau dia tak buat SOP, dia tak boleh melaksanakan atau meneruskan pembinaan. Dia buat SOP. SOP ni mesti bertulis. Standard, jadi orang tahu. Masuk saja first, safety first. Masuk dia tahu. Dia pakai topi, dia pakai kasut dah khas. Kalau dia pergi ke tempat welding, bawa ke tutup macam-macam lah. Jadi ini semua SOP. Kita pakai cermin yang gelap tu kalau kita welding. Contohnya itu SOP. Kalau tak ada, boleh mati ikut SOP dan syarikat kita boleh kena saman. Itu adalah 4B. Seterusnya 4C. Okey, 4C. Nyatakan 3 jenis sumber teknologi yang diperlukan dalam operasi sebuah organisasi. Apakah 3 jenis sumber teknologi? Sumber teknologi itu pertama ialah harta intelek, perisian dan kemahiran dan pengalaman. Apa itu intelek? Ialah gini. Kalau kita nak katakan kita nak buka pejabat, kita kena pasang komputer mesti guna Windows kena beli, ada lesen, jangan beli pirate, hati-hati rosak kita. Lepas tu sebab itu ada harta intelek, Windows delegate ke tak, itu harta intelek dia, kita kena bayarkan dia. Cuma kita dalam konteks harta intelek, kalau kita pula kalau kita yang cipta, itu ada harta intelek kita. Orang yang nak mencari lesen perisian kita, kemahiran, kemudian kemahiran dan pengalaman. Ini adalah benda penting, kemahiran pengalaman. Okey, itu 4C. 4C. Kita akan hari ini latihan kita sampai 5 saja. Okey. Sebab bila kelas yang baru ni dia dah ada dekat. Jadi saya tak boleh, nanti anda tak ada waktu rehat. Sepatutnya kelas hari ni ialah kelas bersemuka, tapi tak boleh balik macam mana, tapi kita kena jadual yang bersemuka lah. 2 jam dah 7.30, 11.30, 12.30, 12.30, 1.30 dah stop. Kemudian petang satu kelas, 2 jam juga, 2.30, 4.30. Itu yang ada lah. So, saya ingat kita guna selama 2 minggu ni, insyaAllah saya ingat tak ada masalah sangat. Sebab kita nak saya bertukar jadual nanti bila naik saja 20 hari bulan, kita terus saja guna kelas ini. Tak ada masalah. Kemudian yang kelima
soalan kelima tentang agrobank. Ini adalah agrobank. Nyatakan sebuah pembiayaan tersebut. Pembagian apa? Satu je, pembiayaan perniagaan. Ataupun perniagaan. Ya, sumber perniagaan. Sumber luaran, itu bank. Sumber luaran. Perniagaan ni sumber luaran kalau dapat untuk pembiayaan. Kemudian yang kedua ialah uraikan jadi perniagaan disediakan oleh 5A. Agrobank ni kepada usahawan yang ingin melakukan perniagaan. Pembiayaan apa? Perniagaan. Okay. Pertama ialah modal permulaan, iaitu pembiayaan usahawan baru. Yang kedua ialah sumber modal formula, jangka masa pendek atau jangka masa panjang. Modal usahawan satu Malaysia, contoh yang sesuai. Apa ialah. Jadi ada macam itu, mana-mana contoh yang sesuai. So modal permulaan dan modal jangka masa pendek atau masa panjang. Itu ialah maksudnya 5A2 5A2. Kemudian 5B, jelaskan kekuatan pembiayaan 5A. Apakah kekuatan pinjaman? Pertama ialah kelebihan sebelum yang tiap tempoh balik dan orang boleh mengikut kemampuan pinjaman. Kita bayar balik tu tanpa kita ikut kemampuan kita lah. Kalau jumlah pinjaman boleh sesuaikan dengan keputusan semasa, keperluan semasa. Berapa kita perlukan, jangan tak lebih-lebih sangat. Mungkin kita nak kacau duit pokok gitu, tak apa. Okey, dan C ialah overdraft. Ya kan? Apa itu overdraft? Saya dah uraikan gitu, tapi saya jelaskan lagi apa itu. Overdraft ialah kelebihan overdraft pertama, kemudian kredit yang disediakan oleh bank perdagangan untuk mengenai kos masa. Jika ada kos masa, kita boleh dapat kemudian kredit, katakan RM10,000. Kita dapat pinjaman RM10,000. So, RM10,000 tu dekat bank. Kita tak pegang. Nak guna bau cocok kita ambil. Walaupun duit kita tak ada, tapi disediakan. Tapi dia bagi masa 18 hari, kalau tak nanti kena charge tinggi. Kena pulang balik ke akaun kita. Kedua ialah peniaga boleh mengeluarkan wang melebihi jumlah simpanan mereka. Jadi dia boleh keluarkan kerana simpanan memang ada. Yang kedua ni ialah bentuk hutang. Tapi hutang yang ada staging lah. Maknanya kalau 2 bulan, 2 minggu tak bayar, baru dianggap akan interest. Okay. Kemudian kelebihan overdraft mereka boleh mengeluarkan wang melebihi jumlah simpanan mereka dan bentuk had diletakkan oleh pihak bank. Tengok bank nak bagi berapa, kita tengok kekuatan duit kita. Okey. Okay. Sorry. Saya tersilap. Sebenarnya kelas kita sampai pukul 11.30. Bukan pukul 11. So, kita teruskan. Silapan saya tadi. Kenakan had faedah. Jadi, had faedah untuk overdraft ni dia ada, tapi dia ada masa lah. 18 hari baru kita kena bayar lah. Kalau mahal lah bayar 18%, 20%. Kalau tidak, biasa 1-2% je. Tapi bagus untuk perniagaan. Sebab dia boleh dapat dan sebab tu kalau orang berniaga dia charge tinggi-tinggi sebab dia nak bayar overdraft tu. Sebab bunga dia boleh tahan juga. Okay. Kemudian sesuai dengan usahawan yang kurang pasti tentang jumlah masa dan tempoh yang ada juga. Tak ada masalah. Okey, itu yang kelima. Baik, kita habiskan yang keenam. Jadi dokumen yang disimpan oleh seorang pekerja bagi memudahkan rekod transaksi bank. Okey. Soalan. Okey. Terangkan jenis dokumen yang perlu disimpan oleh seorang peniaga bagi memudahkan penyata kewangan disediakan. Kita simpan lah. Kita kena jaga apa supaya penyata kewangan kita tak ada masalah. Iaitu pertama kita kena jaga transaksi bank, slip-slip bank tu kena simpan. Dikeluarkan oleh bank, secara semua perniagaan dilakukan oleh bank. Maknanya benda tu boleh sekarang online. Rekod jualan, buku catatan jualan. Rekod pembelian, buku catatan pembelian. Rekod kos operasi. Rekod kos operasi.
Yalah, beli pen, beli pensel, beli minyak, beli api air, koperasi. Dan kemudian ambilan dan modal. Lalu ambilan bank, perniagaan untuk guna sendiri. Jadi maknanya kalau kita nak guna sebagai owner, nak ambil tu. Berapa banyak kita boleh buat supaya tak kacau modal kita. Okay. Kemudian 6B. Mengapakah kemudian manajer nama salah satu daripada kekuatan bersama macam nak manajer nama? Memberi keyakinan pada pengguna. Kalau kita ada nama kita sendiri, nampak muka kita buat besar, keputih-keputih. Ataupun kita tengok contoh yang kalau anda pergi airline di tepi jalan, ada seorang budak perempuan, dia pegang satu botol, dia panggil penanggal bulu organik. Wah, bulu ketiak lah dan bulu lain lah. Budak ni adalah budak UM tahun 2. Tahun 2 dia pergi bincang kalau dia buat dan dia mendapat pendapatan 500 juta dalam masa setahun. Orang beli benda tu nak campur bulu tu. Bahan organik. Dia buat research je. Kau billboard dia nampak dengan ahli. Budak tu dia atau budak yang terkaya lah. Dia budak universiti yang terkaya di Malaysia ni. Pendapatan dia 500 juta. Udah. Tapi rasa kalau sekarang dah crack rasanya. Jadi dia hanya menjual produk dia ialah pencabut bulu. Ketika itu je. Walaupun nampak kelakar, ada ramai yang pendapatan dia 500,000. 500 juta. 500 juta pendapatan dia. Okey. Sorry. Sudah 500,000. 500 juta. Mungkin sekali juta lah. Okey. Dia orang confident, nama baru, muka dia. Dia nama berkukuh. Buat dalam sana, buat dalam sini. Produk dijamin dan berkualiti. Sebab dia lalu sirim, dia lalu semua research membina kerangka perniagaan mereka akan nama baik nama. Ini adalah kekuatan dan membina jenama. Senaraikan semangat latifah kepada masyarakat. Iaitu memberi keperluan dan kepada masyarakat. Jadi kalau kita berniaga, kita menyelesaikan masalah orang. Yang kedua, menyediakan produk-produk perkhidmatan, menyediakan peluang pekerjaan, mengurangkan pengangguran, mengurangkan kadar jenayah, meningkatkan tanggungjawab sosial. Orang dah kerja tak ada jenayah, tak ada ni. Sebab dia tak buat benda yang lain. Okey. Baik. Soalan nombor 7. Soalan nombor 7, franchise. Okey. Soalan 1/56 akan 50. Aku jawab 5 sahaja daripada 6. So soalan dia begitu bentuk dia. Anda kena jawab dengan detail, insyaAllah ta'ala. Anda akan dapat 50 markah, paling kurang pun 45 markah dalam section A dan B. Dan kita kejar 2 section tadi, A dan B. InsyaAllah ta'ala. Terangkan jenis dokumen yang perlu simpan oleh seorang peniaga bagi pemuda peniaga. Sorry. Anda dah baca. Subway. Dia cerita perniagaan. Alif sedang untuk buka cawangan bagi syarikat penubuh di atas. Apakah bentuk perniagaan ini bukan ini franchise? Simple. Betul tak? Tujuh? Franchise. Nombor 7A. Encik Razif cadang untuk membina cawangan yang berlogo di atas. Apakah bentuk perniagaan yang ingin dibuka oleh Encik Razif? Dah. Apa pada pendapat? Mengapakah beliau minat untuk buka perniagaan tersebut? Kenapa dia minat? Dia nama antarabangsa. Kan? Memiliki perniagaan yang strategik. Mereka bentuk seragam. Sokongan franchise. Risiko kegagalan adalah rendah. Jenama terkenal. Tak perlu pengalaman kerana dilatih oleh franchise. Kos promosi yang rendah. Jaminan bahan mentah. Sumber stabil. Pajak kontrol semua. Sebab tu kenapa kita pilih beli franchise. Kualiti produk terjamin. Kemudian B ialah kalau macam tu B mereka berikut tentang cakap ada B ni tepung berlokasi di luar Selangor. Apakah maklumat yang betul? 80 orang kerja, jumlah jual tahunnya 20 juta. Pasal Melaka Perak Selangor Kedah Visi Melaka mengeluarkan produk makanan halal yang bermutu tinggi menepati cita rasa tempatan dan antarabangsa. Saiz dan sektor. Saiz.
berapa tesnya? Tes sederhana, besar, skala besar. Ya, saiznya adalah saiz sederhana. Inilah sektor kedua. Dapat jualan tak ada 20 juta saja. Pekerja 80 orang. Pekerja sederhana ini 20 hingga 200 70 hingga 200 orang. Untuk pembuatan kedua pembuatan dan penghilangan masih proses transformasi input kepada output. Itu ialah 7. 8. 8. 8A. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan analisis nisbah asas dua syarikat yang menjalankan perniagaan mengikut tudung berjenama. Kos jualan, Mariam dan Dalila. Mereka menekan preferensi yang baik dalam perniagaan. Mana yang bagus? Kos jualan. Kita tengok kos jualan tolak untung bersih. Memang kita nampak macam Mariam, tapi sebenarnya Dalila. Modal sikit pun banyak. Okay. Nisbah aset bagi liability 1/8. Kalau aset semasa, liability semasa. Pusingan ganti stok, kos jualan, liability semasa. Okay. Kita tengok kali. Ini Mariam dan Dalila. Formula di atas. Okey. Jadi kalau dia tengok dalam proses ialah prestasi. Adakah cara yang boleh dilakukan untuk meningkatkan prestasi yang lebih rendah? Kutip pulangan modal Mariam lebih banyak berbanding dengan Dalila. Okey, ada. Okey. 8B. Kadang-kadang anda lakukan. Meningkatkan akses masa tunai, akaun terima, stok barangan. Mengurangkan liability sepatu. Meningkatkan nisbah kecekapan. Dapat mengurangkan tempoh simpanan stok. Meningkatkan ruang dalam meningkatkan ruang dalam tempoh tertentu, mengadakan promosi jualan, penjualan nama web dan publicity. Perniagaan dapat membeli stok baru dan kerap dalam tempoh tertentu. Perniagaan nisbah keuntungan iaitu keuntungan apa ni? Upaya pulangan atau modal dimaksimumkan, keuntungan meningkat, mengawal harga jualan, meningkatkan keuntungan kas. Kemudian membeli barangan mentah dan harga rendah, meningkatkan kos cairan, membayar hutang dalam masa pendek dengan lebih cepat pada waktu. Okey. Itu adalah 8B. Apa itu 8B? 8B cadangan kita. Apa-apa cadangan supaya meningkat maju syarikat ini. Okay. Dan aset, kurangkan liability, jangan sampai banyak hutang, banyak overdraft, meningkatkan nisbah kecekapan. Stok pastikan
barang cepat habis. Okey, ada jawapan. Kemudian 9. Apa 9? 9. Apa itu dipulse literacy? Apa yang dimasukkan tentang deflasi? Sebuah negara mengalami suatu masa ekonomi yang semakin serius. Harga barang dan perkhidmatan menurun secara berterusan. Faktor menyebabkan ini berlaku bukanlah faktor permintaan jauh disebabkan meramalkan barang material terus jatuh, kemudian memilih untuk menanggung pembelian. Apakah situasi ekonomi? Ekonomi ni namanya apa? A1. Dipanggil ekonomi deflasi, penurunan tingkat harga umum barang yang berterusan. Maka turun. Okey, itu deflasi. Kemudian apakah kesan ekonomi terhadap sebuah rakyat atau negara? Kesan dia pertama ialah kuasa membeli penduduk mulai kurang. Orang nak beli takut sekali, dia dah cukup. Perniagaan merosot, penduduk hilang pekerjaan kerana kemajikan membayar gaji, membantutkan ekonomi negara. Dan yang ketiga, cara kerajaan mengatasinya adalah menurunkan biaya cukai. Macam mana atasi kalau ada deflasi? Itu kalau ada deflasi. Jadi masa inilah kita akan jadi along untuk mengenai cukai, membeli latihan, meningkatkan pendapatan. Amerikan tunggal dan perkongsian saya kata tadi, akta perkongsian liability, perniagaan milik tunggal dan berusaha oleh Cik Ali dan keluarga. Okey. Lakukan berikut akta yang perlu dipatuhi. Apakah akta yang perlu dipatuhi? Akta perkongsian liability dan akta syarikat. Itu. Amerikan tunggal dan perkongsian. Itu ada bahagian. Ada siapa nak tanya? Saya dah bagi pada anda, kita akan sharekan. Nanti kita akan bincangkan. Tapi jawapan kita kalau saya tak keturunan 10 makin kecil. Itu bukan makan besar-besar. Ada siapa nak tanya tentang perjalanan kita pada hari ini, saya dah rakam, saya masuk dalam dalam grup ni untuk anda lihat semula supaya anda lebih tahu jawapan-jawapan yang patut. Soalan-soalan dia kita baca-baca sikit ada masalah, kita tengok insyaAllah. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita akan berehat dan kamu akan ada kelas pada pukul 11.30 nanti dengan apa yang lain. So, minta maaf ada grup awal lagi, sebab saya baca lagi dalam pemulihan fitness saya tak boleh kuat lagi, tapi insyaAllah pada minggu depan anda boleh masuk pejabat lah. Okey, ada siapa nak tanya? Ustaz? Ya. Nanti soalan ni Ustaz bagi dekat grup boleh Ustaz? Soalan dengan jawapan sekali. Anda dah bagi tadi? Dah bagi Ustaz. Okey Ustaz. Baik. Dan jawapan anda nak bagi sekali? Okey? Alright Ustaz. Boleh. Okey. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye bye.